even on our palette, kita boleh nampak kat sini, kita dah dapat capai warna-warna yang diperlukan untuk kita menghasilkan pokok ini yang kita akan terjemahkan kepada canvas yang lebih besar. Hai, saya Siti Kamaria. Saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni Siti. Kita akan berimajinasi, mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni Siti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita ke episod seterusnya dalam segmen Seni Siti. Dan hari ini saya nak berkongsi sedikit sebanyak tentang proses menghasilkan sesuatu tempahan lukisan mengikut spesifikasi yang apa yang kolektor ataupun klien kita mahukan. Dan proses tu mungkin bagi setengah pihak nampak mudah. Apabila kita melukis di atas kanvas, mungkin kita mengambil masa 8 jam, 10 jam dan sebagainya. Tetapi the thinking process tu, the thought process yang kita buat sebelum kita melakarkan sesuatu di dalam kanvas besar tu adalah proses yang berterusan, yang kita explore. Ada banyak pilihan warna ataupun perbincangan yang kita lakukan bersama dengan pihak kolektor atau klien. Jadi saya nak kongsi salah satu daripada tempahan saya yang daripada pasangan yang datang daripada Ipoh, dan mereka berkongsi dengan saya rumah idaman mereka dan juga desain rumah mereka daripada bentuk pilihan warna, skim colour daripada ID designer mereka, dan juga gambar-gambar yang menggambarkan kenangan mereka sekeluarga bercuti di luar negara, di Korea, di UK dan sebagainya. Jadi antara gambar-gambar yang mereka kongsi ni, contohnya gambar musim luruh di Korea dan juga gambar musim luruh di pelbagai tempat yang mereka suka. Dan gambar-gambar ni memberi saya inspirasi tentang kenangan manis mereka yang mereka ingin abadikan di dalam lukisan yang akan menyerikan lagi rumah baru mereka di Ipoh, insyaAllah. Jadi macam ni saya lihat warna-warna yang mereka suka. Saya boleh nampak ada satu trend warna-warna, apa yang orang kata, colour palette yang mereka suka. Dan daripada sini apa yang saya lakukan seterusnya adalah buat satu composition atau komposisi di mana kita gabungkan kesemua elemen-elemen yang telah dikongsikan ini untuk kita mencipta satu lukisan baru yang boleh kita jadikan satu ilham yang original yang boleh menghiasi ruang kediaman mereka. Jom kita lihat bagaimana warna-warna tersebut kita lakarkan. So apa benda yang benda pertama yang kita lakukan adalah di sini kita boleh lihat klien kita sangat sukakan banyak elemen-elemen pokok dan autumn. So dari segi situ kita asingkan warna-warna autumn yang kita suka, dan seterusnya kita akan buat apa yang kita panggil colour swatching ataupun pemilihan palette yang kita akan gunakan untuk lukisan. Lukisan yang ditempa adalah bersaiz 4x3 kaki dan dia agak besar, dan kita selalunya akan mulakan dengan test canvas. Yang ini adalah yang lebih kecil, 8 hingga 12 inci, dan juga sketchbook yang kita ada di sini. Sketchbook kita ni yang kita gunakan untuk kita buat colour swatching. Jadi kita boleh lihat kat sini contohnya warna-warna yang ceria, dan ini adalah warna musim luruh. Dan warna musim luruh ni dia ada daripada warna paling terang dan juga warna paling gelap dan warna pertengahan. Jadi kita boleh lihat kat sini warna-warna yang paling gelap di bahagian bawah ataupun bahagian dahan-dahannya adalah bukan coklat yang biasa, tetapi adalah apa yang kita panggil campuran. Contohnya saya boleh melihat kat sini raw umber kat sini, ataupun warna seperti sepia, warna seperti hitam dan juga neutral tint, dan sepia pun ada pelbagai bentuk. Dan kita boleh lihat dekat sini daripada warna paling gelap dan juga warna paling terang kan. Dan sebelum itu apa yang saya lakukan juga adalah kita akan buat rough sketch pokok ni. Sebelum ni saya telah membuat rough sketch untuk kerja ini, dan saya kongsikan di sini. Pokok ini adalah pokok maple leaf, dan saya telah membuat satu rough sketch mana saya buat sedikit colour study, dan saya lihat apa beza dia, perbezaan antara raw umber yang dicampur dengan kuning, dan juga pelbagai warna
yang kita akan gunakan dalam canvas yang lebih besar nanti. Jadi ini colour swatching ni satu proses yang sangat penting ya untuk kita mengenal pasti, memastikan warna yang kita pilih ni hampir sama seperti warna-warna yang diperlukan oleh collector dan juga klien kita. Dan daripada sini kita boleh recreate. Contohnya yang tu saya kongsikan proses yang saya telah laksanakan sebelum ini, tapi kita boleh recreate proses tersebut. Contohnya warna-warna pemilihan yang kita ambil, contohnya warna oranye. Oranye ni pun ada pelbagai warna. Macam ini adalah cadmium orange. Kita boleh nampak dia paling dekat dengan warna pokok maple leaf ni. Dan juga ada mungkin kita ambil warna merah, oranye kemerahan. Macam ni adalah nuptial or red orange ataupun oranye kemerahan. Dan banyak juga warna-warna kuning seperti kat sini cadmium orange. Dan kita boleh lihat nama-nama yang bahan yang chemical yang digunakan adalah cadmium di sini. So cadmium ni dia ke arah coppery, tetapi pigment dia mengikut pigment yang kita perlukan. Dan daripada sini banyak juga warna-warna lain seperti burnt sienna dan sebagainya. Dan seterusnya apa yang kita lakukan, kita akan cuba hayati balik. Contohnya kita akan sketch kembali pokok ni untuk kita dapatkan. Contohnya kita dapatkan balik bentuk asas dia. Untuk kita kena pasti apa struktur-struktur asas yang kita perlukan untuk menghasilkan pokok maple ni. Jadi yang ni adalah sebahagian juga sebagai subject study. Untuk kita pastikan lukisan kita tu nampak serealistik mungkin. Okey, dan kita boleh nampak pokok ni, kita dahan dia contohnya memang meriah lah pokok ni sampai ke atas kan, dia punya kita boleh nampak, dan juga dahan dia bagaimana. Dan kita, ini adalah tujuan untuk apa yang kita panggil colour study. So daripada sini apa yang kita boleh buat, okay, kita ambil satu flat brush. Kita ada berus berbagai saiz yang kita gunakan. Berus Faber-Castell saiz 10 round brush dan juga saiz 6 round brush. Dan kita juga ambil flat brush kat sini, saiz 12. Ni antara brus-brus asas yang kita boleh gunakan. So daripada sini kita lihat tadi kita mulakan dengan dahan dia. Kita boleh lihat kat sini dahan dia ada sedikit warna, contohnya warna macam saya sebut tadi ada raw umber. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini, kita letakkan sedikit warna raw umber tersebut untuk kita cuba. Okay. Kita juga boleh lihat ada warna-warna lain yang digunakan untuk burnt umber, dan juga kita ada raw umber, burnt umber dan juga sepia. Dan kita ada juga warna seperti raw sienna ataupun burnt sienna. So yang kat sini kita cuba-cuba dulu ya. Kita lihat bagaimana warna-warna ni berinteraksi, dan sangat penting untuk kita cuba dulu sebelum kita meletakkan di atas canvas yang lebih besar. Dan ini apa kita panggil proses colour swatching. Kita lihat bagaimana warna-warna tersebut berinteraksi. Contohnya daripada warna yang paling gelap, contohnya kita swatch kat sini, kita boleh nampak kat sini warna yang paling gelap di sini. Dan warna ni adalah yang kita guna tadi adalah raw umber. Okey. Kemudian kita juga move kepada warna yang seterusnya. Kita bersihkan dulu brush kita. Kita gunakan warna yang seterusnya, which is red ochre kat sini. Ni dia warna dia kemerah-merahan. Yang kita lihat kat sini, kita rekodkan. Okay, ni warna seterusnya. Dan yang tadi tu burnt sienna. Okay.
burnt sienna. Dan warna seterusnya kita ambil adalah daripada tube ini adalah red ochre. Ochre yang kemerah-merahan. Kita rekodkan warna tersebut. So kita nak dapatkan warna yang paling hampir dengan tema autumn kita. Kita boleh juga lihat kalau kita lihat betul-betul dia ada kehijau-hijauan di celah-celah dahan-dahan tersebut, dan warna tersebut adalah mungkin warna ke arah olive. Dan apabila kita lihat dalam palette kita, adakah warna tersebut sedia ada. Contohnya saya ada olive di dalam palette saya, tapi sekiranya tidak ada, contohnya kita perlu decide adakah warna tersebut perlu kita bancuh atau kita buat satu campuran untuk mendapatkan warna yang kita perlukan tu. Macam contoh ni adalah warna olive. Dia macam ke arah seperti lumut maksudnya pokok tersebut mempunyai sedikit lumut dan dia kehijauan, dan dia adalah olive. Okay, olive green. So daripada sini, daripada warna-warna yang kita dapat untuk yang ni adalah untuk dahan kita, dahan ataupun tree trunk. So daripada situ kita dah boleh mulakan mengguna teknik. Jadi dari sini kita boleh bayangkan cahaya datang daripada arah atas. So ni light source dia, ataupun sumber cahaya, ataupun sumber cahaya. So daripada sini kita boleh pastikan daripada sini lebih terang, dan belah sini dia akan lebih gelap kan. Jadi kita mulakan dengan warna yang paling gelap tadi, which is amber, raw amber yang kita ada tadi tu. Kita mulakan proses kita untuk mewarna dahan tersebut menggunakan berus bulat ataupun round brush. Kita mulakan proses untuk kita marking dahan kita. Jadi kawasan yang berbayang, kawasan-kawasan yang cahaya tak kena pada dia kan, sebab cahaya datang dari depan. Bahagian-bahagian tu yang kita warnakan terlebih dahulu. Dan tree trunk kita ni macam ramai yang tanya ada bentuk yang tertentu ke. Dia rule of thumb, setiap satu tree trunk akan ada 3 pecahan. So kita cuba pecahkan dia kepada 3 tersebut. Kita buatkan dahan pokok kita dulu. Okay, so daripada sini apa yang kita dah dapat ni adalah kita dapat bentuk asas kepada pokok tu. Dan yang kita cuba capai seterusnya adalah kita nak dapat warna yang lebih terang. Dan kita cuba dengan warna burnt sienna, which is warna pertengahan. Yang kita akan letakkan di atas permukaan bearing in mind yang ini adalah sketchbook kita. So ni bukan kita punya final painting tapi sangat penting untuk kita dapatkan olahan warna ni di sketchbook kita, sebab kita nak pastikan lukisan kita ni dia as accurate, as closely align dengan lukisan ataupun photo reference asal yang dibelikan oleh kolektor kita. So kita boleh nampak kat sini. Dan warna seterusnya yang saya gunakan sini adalah red ochre. Kita boleh nampak dia warna pertengahan dia adalah kemerah-merahan. Kita boleh nampak kat situ Jadi seterusnya kita boleh nampak daripada red ochre ni dia akan ada satu transisi di mana bahagian pertengahan dia adalah lebih ke kuning-kuningan, dan saya membayangkan daripada red ochre tu kita move kepada yellow ochre.
ataupun ochre kekuningan, ya. Okay, lepas itu kita cuba blendkan warna pertengahan tersebut. Dan satu benda yang kita ingat apabila kita melukis pokok, dia tidak orang kata dia tak straight line. So careful untuk kita, bila kita melukis pokok, kita ada tendensi untuk lukis pokok tu nampak sempurna, line dia straight je. Tidak, sebab pokok ni dia memang akan ada bergerutu, bahagian-bahagian yang tak sempurna, tak straight. Dan cahaya kita boleh nampak kat sini, cahaya bila di bahagian pokok tu, dia bahagian kiri kanan dia tu ada juga bahagian yang tak terkena cahaya. Jadi that's why pentingnya dengan reference photo ataupun bila kita melukis di luar, untuk kita perhatikan betul-betul di mana letaknya cahaya, di mana letak bahagian yang gelap, bahagian yang terang, bahagian yang berbayang. Untuk pastikan lukisan kita ni as realistic as possible lah, paling dekat dengan alam, paling dekat dengan gambar sebenar ataupun pemandangan yang sebenar. Dan penting juga untuk kita blend colour ni menggunakan air yang tidak begitu banyak, sebab bila kita melukis di atas sketchbook, kita kena hati-hati sebab sketchbook selalunya kertasnya tidak begitu tebal. Jadi kita kena cuba untuk menghasilkan sketch kita tu menggunakan air yang sedikit. Kita tak nak nanti berbulu kertas, kecuali kita menggunakan canvas untuk test, dan juga satu yang kita boleh buat juga apabila kita test paint menggunakan canvas. Okay, kita boleh nampak kat sini warna-warna tersebut sudah makin jelas kelihatan di atas sketch kita. Dan kita puas hatilah warna dia hampir sama dengan warna seperti gambar. Dan colour study ni ataupun colour swatching ni sangat penting proses dia dalam menghasilkan sesuatu lukisan, sebab tanpa colour study ni kita akan mengagak-ngagak sama ada warna yang kita pilih ni sama atau tidak. Dan warna coklat ataupun warna hitam beza kesan daripada lukisan kita. Sebab contohnya warna gelap, kita kena mengurangkan tendensi untuk menggunakan warna hitam, sebab warna hitam akan membuatkan lukisan ataupun pokok tersebut berada sangat dekat, ilusi dia nampak sangat dekat pada diri kita kan. Tapi bila kita melukis tu, that's why kita kena pastikan hitam tu kita guna akhir sekali apabila lukisan kita sudah nak siap. Bila awal-awal tu kita cuba pastikan kita guna sebanyak mungkin semua warna yang lain, daripada gelap ke terang, terang ke gelap, untuk kita pastikan kita dapat efek yang kita nak. Dan akhir sekali baru kita menggunakan warna hitam. Itu untuk pastikan kita memberi penegasan kepada lukisan kita tu. Okey, kita dah dapat contohnya campuran warna yang kita perlukan untuk dahan pokok kita, dan detailing tu kita boleh lakukan dalam perlahan-lahan along the way dalam proses kita menghasilkan lukisan ni. So seterusnya kita nak juga testing bagaimana untuk kita mewarna daun-daun tersebut. Jadi kita boleh nampak kat sini daun-daun ni dia ada pelbagai shading dia, tonal value dia. Daripada sini kita boleh nampak cahaya datang daripada sini, dan kita boleh nampak di bahagian belakang dia daun-daun tu akan lebih gelap. Ada juga daun-daun yang lebih hijau, dan bahagian depan dia daun-daun tu akan kelihatan lebih kuning dan even keputihan. Dan ada juga warna-warna oranye. Dan kita boleh lihat kat sini warna-warna yang kita gunakan untuk pokok ni lain. Jadi kita akan swatching juga warna-warna tersebut. Jadi kita mulakan dengan warna oranye. Yang kita cubakan ini adalah warna cadmium orange. Lihat kat sini, yang warna pertama yang kita cuba adalah cadmium orange. Okay. Seterusnya kita akan cuba juga warna-warna lain. Contohnya macam ni, kita ada red orange ataupun orange kemerahan. Kita cuba kat sini. Okay.
So ni red orange. Red orange ni adalah sesuatu yang kita boleh capai sendiri. Contohnya apabila kita ada warna orange tadi, kita dah ada kat sini warna cadmium orange. Sekiranya kalau kita nak cuba campurkan sendiri, apa yang kita boleh buat? Kita boleh campurkan sendiri warna orange tadi dengan warna merah. So kita boleh eksperimen kat sini. Kita ambil warna merah, sedikit warna merah. Kita akan menggunakan berus kecil kita ni, kita boleh campurkan cadmium orange tu, kita campurkan sendiri dengan warna merah. Kita cuba lihat, kita bezakan adakah warna tu lebih, orang kata vibrant atau boleh berseri, ataupun warna dia kita lebih suka red orange yang tadi tu. Jadi kita boleh eksperimen. Yang ini adalah merah campur orange. Jadi kita boleh eksperimen sendiri sama ada kita lebih sukakan warna tu, ataupun mungkin juga ia memerlukan kita mencampurkan lebih orange dan kurang merah untuk kita mendapatkan warna yang hampir sama dengan campuran. Yang ni adalah orange campur merah. Daripada situ juga apa yang kita boleh buat, warna campuran tu kita nak dapatkan warna pertengahan tadi. So ini adalah warna yang lebih kemerahan. Tapi kalau sebenarnya kita nak mendapatkan warna pertengahan, apa yang kita boleh buatkan, warna orange tadi kita boleh cuba campurkan dengan kekuningan. Kita boleh dapat apa orang kata yang kita panggil warna pertengahan, yang macam ni adalah orange campur kuning. Dan sekiranya kita tidak mencampurkannya, kita boleh juga membezakan. Yang ini adalah kuning yang asal. Macam ni, yellow dan orange yang. Jadi ini kita boleh dapat dah dekat sini adalah daripada warna paling terang kepada warna paling gelap dekat sini. So ni kita punya color chart kita yang ada gradient daripada warna paling terang, which is the yellow. Dan yellow ni pun boleh juga kita terangkan lagi. Contohnya sekiranya kita nak dapatkan warna yang lebih terang daripada yellow ni, apa yang kita boleh buat, kita boleh campurkan dengan titanium white. Dan kita boleh lihat sendiri bagaimana warna tersebut berinteraksi apabila kita campurkan dengan lebih putih. Dan setiap warna yang kita ada ni kita boleh campurkan. Contohnya orange ni tu kita nak lebih putih contohnya. So daripada sini apa yang kita panggil adalah kita ada color chart, di mana yang daripada warna paling gelap dark kepada light, kepada warna yang lebih cahaya. Daripada situ kita boleh mulakan lukisan kita. Daripada sini kita juga contohnya ada warna merah yang kita dah campur, yang kita belum campurkan, maksudnya warna merah yang asal di sini, red. So kita mulakan dengan kita membuat gugusan daun tadi tu. So kita mulakan dengan warna yang paling gelap, which is daripada sini. Apa yang kita boleh buat, kita boleh juga mencampurkan warna yang daripada dahan tersebut dengan kepada warna daun untuk kita mendapatkan warna yang pada lebih gelap dan sehingga warna yang paling terang. Kita boleh cuba bereksperimen untuk kita dapatkan kesan daun tadi tu, efek daun yang kita nak. So daun pun dengan menggunakan berus round brush, kita boleh dapat efek kesan daun tadi tu, bentuk daun tadi tu kita boleh gunakan tadi. Dan kita boleh ambil warna-warna yang kita dah campurkan tadi, daripada warna kuning kepada warna merah, dan kita boleh lihat even di bahagian daun tu dia ada yang warna yang lebih kuning ataupun warna yang lebih ke arah orange. Kita campurkan sedikit air, tapi tidak terlalu banyak air. Dan kita daripada warna yang kita dah campur tadi tu, kita dah boleh agak dah di mana bahagian daun-daun pertengahan dan di mana bahagian-bahagian yang lebih gelap dan lebih terang daripada color chart tu.
yang kita ada. So practice ni sangat penting ya perempuan, adik-adik semua, sebab bila kita selalu practice macam ni, sebahagian daripada apa yang saya panggil color practice, sebab bila kita practice tu kita dah terbiasa dengan color chart, bagaimana kita nak dapatkan kesan daun yang kita nak dan bentuk tersebut. Kerana itu yang apa yang kita panggil kita exercise kita punya muscle memory ya. Dan bahagian tersebut yang dia tak ada shortcut practice ni, dia memang kena practice, gunakan jari jemari kita, gunakan tangan kita untuk menghasilkan lukisan tersebut, daun-daun dan efek daun yang kita nak buat tu kan. So ni dengan menggunakan round brush tu kita boleh dapatkan bentuk daun yang kita nak dan campuran warna yang kita suka juga. So maple leaf ni dia ada banyak keluk-keluk curve daun dia tu, dan kita boleh buat cuba bengkok dengan gemalai kita gunakan berus kita ni untuk dapatkan lekuk-lekuk daun maple tersebut. Dan kita boleh nampak bila kita letak light source dia datang daripada sini, kita kena careful bahagian tersebut adalah bahagian yang lebih terang. Maksudnya mari kita buat eksperimen tadi, kita akan tambah lebih banyak putih dan juga kita akan tambah lebih banyak kuning di bahagian-bahagian tersebut. Dan kita juga kena tahu yang apabila kita melukis tu, campuran warna ni sangat penting supaya lukisan yang kita buat tu dia nampak dekat dengan realiti ataupun gambar reference foto yang asal. Kat sini. Lukis satu terapi juga bila kita contohnya even waktu menunggu nak berbuka puasa, waktu rehat kita makan tengah hari dan sebagainya. Lukis ni memang kalau kita sempat-sempatkan boleh menjadi satu terapi juga kan. Jadi saya juga ambil sedikit untuk bahagian ni untuk kita gelapkan. Contohnya apabila bahagian yang di belakang-belakang daun tu, saya mengambil warna red ochre tadi untuk kita letak di bahagian mana yang lebih, contohnya dia berada di belakang bahagian yang lebih gelap yang terlindung oleh cahaya. Saya menggunakan red ochre untuk cover bahagian tersebut yang berada di belakang daun tadi, daun yang terang kan. Ada juga daun yang bahagian depan sekali dia akan kelihatan lebih kuning. Jadi bila kita masukkan warna-warna tersebut, kita juga boleh study daripada gambar ni bahagian mana yang lebih terang, bahagian mana yang lebih gelap, untuk kita pastikan lukisan kita tu nampak lebih realistik. Sekali-sekala kita juga saya juga menambahkan air, tapi not too much water. Dia ada bahagian yang sangat gelap, contohnya bahagian sini sangat gelap sehingga dia nampak lebih ke arah raw umber. Bahagian contohnya bahagian yang memang belah sini yang memang tak terkena cahaya, warna dia lebih seakan-akan dah dia sangat gelap dah. Dia coklat kehitaman warnanya. Sebab cahaya datang daripada sini tadi jadi dia akan sangat gelap. That's why dia sangat penting untuk kita tahu kat mana arah cahaya untuk kita pastikan kita boleh terjemahkan dia dalam bentuk tonal value ataupun tone warna kita yang kita gunakan. Jadi warna tone yang kita gunakan pada hari ini adalah warna panas, warna autumn. Jadi dia punya suhu lukisan tu adalah ke arah yang lebih panas. Jadi itu sangat penting kita tahu bila kita buat bigger canvas. Tone kepada lukisan kita tu sangat penting juga, sebab untuk kita perlu buat apa kita panggil underpainting.
Jadi kat sini kita boleh tambahkan lagi kuning untuk kita tingkatkan suhu lukisan kita, ataupun kita boleh tambahkan warna burnt sienna untuk kita ada bahagian-bahagian yang tak terkena cahaya. So warna dia akan lebih gelap ya, bahagian-bahagian tak terkena cahaya tadi tu. So yang ni adalah colour study kita. So kita boleh tambah lagi, contohnya bahagian yang walaupun tak terkena cahaya tu, tapi ada juga bahagian tersebut yang lebih apabila kena cahaya dia sangat terang. Maksudnya cahaya yang terkena masa ni walaupun di bahagian bahagian tepi sisi, tapi apabila dia terkena cahaya, bagi kita lihat kat situ, dia akan sangat vibrant kuning dia. Jadi pemerhatian tu sangat penting lah untuk kita hasilkan lukisan kita ni. Kita boleh tengok kita bahagian-bahagian yang tak tertutup tadi tu, dia sangat kuning warna maple leaf dia. Sangat vibrant lah. Kita reflectkan tersebut di atas lukisan kita. So colour study ni kita boleh buat sebagai hobi ya, walaupun kita tak ada membuat tempahan dan sebagainya. Bagi saya it's important untuk to keep for an artist to keep a sketchbook untuk kita dokumentkan objek study kita. Macam bila kita petang-petang kita lapang, kita pergi ke park dan kita nampak pokok cantik, daun-daun dia pun memang mengusik jiwa kita. Apa yang kita boleh buat, kita boleh keluarkan sketchbook kita untuk kita explore bagaimana on the spot, macam apa kita panggil plein air sketchbook painting, di mana kita boleh explore warna-warna tersebut menggunakan limited palette yang kita ada, yang kita bawa untuk kita study kat mana bahagian dahan yang lebih gelap. Jadi dia tak payah menunggu bila sudah ada tempahannya untuk melakukan colour study ni. It's important untuk artis sentiasa ready dengan sketchbook. Bila nampak objek yang kita berminat nak lukis, kita boleh expand daripada situ. Warna-warna yang kita, palette yang kita ada, yang kita boleh study, pastikan kita punya knowledge sentiasa up to date lah. So itu memang something yang memang saya pun enjoy. Boleh macam kadang-kadang tiba-tiba pergi pantai, pergi park dan sebagainya, ada je ready sketchbook yang saya bawa. Dan kita boleh daripada situ kita boleh kembangkan lagi ilmu dan juga minat kita kan. Dan sebab tak semestinya tunggu. Jadi bila kita dah sentiasa up to date macam tu, bila ada je tempahan, kita tak perlu tergesa-gesa nak mencari, lepas tu baru nak buat subject study dan sebagainya. Sebab it's something yang kita dah biasa practice dah, tangan kita dah terbiasa untuk melukis subjek-subjek tersebut. Tu sangat penting lah, apa yang orang panggil fluency. Maksudnya kita dah biasa melukis sesuatu subjek tu, dan hingga kita boleh melukis dengan baik, walaupun sama ada kita menerima, sama ada dia untuk tempahan ataupun kita melukis sebagai hobi. Dan juga sekiranya kalau kita nak masuk pertandingan melukis ataupun pameran, jadi kita dah bersedia dengan sketch kita yang kita boleh gunakan untuk kita lukis subjek-subjek yang kita nak lukis untuk pertandingan tersebut. Macam anak-anak kita kan banyak kat sekolah ada pertandingan melukis, dan juga pameran, dan juga lukisan untuk hadiah untuk hari guru dan sebagainya. Jadi bila anak-anak kita ni instead of dia main gadget walaupun berada dekat park, kita boleh encourage anak-anak kita untuk bawa sketchbook masing-masing untuk dia lukis sambil-sambil bermain tu, berlari-lari, ada yang sit down, ada one corner untuk dia practice lukisan dia. Jadi so ini antara contohnya colour palette yang kita buat untuk kita study
colour palette berdasarkan gambar-gambar yang dikongsi oleh klien kita lah, dan something yang kita buat dalam kadar masa yang cepat, dan kita dah ada dah, even on our palette ni kita boleh nampak hasil campuran warna ni, kita boleh nampak daripada sini, ini kat sini bahagian lebih gelap kat sini, kita dah nampak dah kat sini colour palette dia, dan daripada sini warna yang red ochre campuran merah ni dia dah sampai sama dengan warna dahan dia, dan daun dia kita dah nampak kat sini. Even on our palette kita boleh nampak kat sini, kita dah dapat capai warna-warna yang diperlukan untuk kita menghasilkan pokok ini yang kita akan terjemahkan kepada canvas yang lebih besar. Jadi itu adalah basic kepada colour study. So sangat penting tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik semua untuk kita sentiasa bersedia dengan sangat faham dengan range warna-warna colour-colour yang kita ada. Colour-colour yang saya guna ni semua pelbagai brand, ada daripada Liquitex, Renaissance, Golden, Old Holland, dan saya juga nak tahu bagaimana warna-warna ni berinteraksi apabila saya campurkan dengan pelbagai jenis brand tadi, sebab kita nak pastikan dia boleh masuk dan boleh dicampurkan. So colour study ni sangat penting asas kepada semua pelukis yang baru ataupun dah profesional, something yang kita boleh jalankan sebagai hobi. Okey, itu salah satu daripada asas seni yang kita kongsi pada hari ini. Saya harap ilmu tersebut bermanfaat kepada semua, dan sehingga kita bertemu lagi semuanya di Seni City.